Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan yang padu supaya aku punya channel ni boleh grow dekat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan sokongan korang. Okay guys, untuk kisah hari ni yang aku nak sampaikan dekat korang adalah berkenaan dengan satu kes pembunuhan yang kejam telah berlaku kepada seorang wanita yang baru sahaja lepas keluar dengan kawan-kawan dia. Dan kes ni kan agak kesian lah sebab perempuan ni dia adalah seorang wanita yang mempunyai kerjaya yang hebat lah, aku boleh kata Okay, so that is why it is quite tragic tentang apa yang telah terjadi dekat dia. So, tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Kisah pembunuhan ini berlaku pada tahun 2015 di mana seorang wanita yang bernama Shasha Samsudin yang berumur 27 tahun. Dia ni adalah seorang yang bekerja di syarikat hartanah. Dia juga merupakan seorang lulusan daripada Universiti Florida and dia ni juga digambarkan sebagai seorang yang berperwatakan yang baik tau. Okey, dan dia ni juga adalah seorang yang memang friendly. Itulah apa yang dikatakan oleh kawan-kawan dia. Selain itu, Shasha ni juga dia suka untuk menghabiskan hujung minggu dia untuk lepak dekat bar ke ataupun kelab malam ke. Biasalah dekat sana kan, kau dah kerja penat-penat 5-6 hari kan. Okay, so bila weekend dia ni memang akan menghiburkan diri dia lah. Dia akan lepak dengan bar bersama kawan-kawan dia. Jadi kisah sebenar ini berlaku pada 17 Oktober tahun 2015 di mana pada time tu Shasha dia telah pergi ke sebuah kelab malam bersama dengan beberapa kawan dia yang lain. Jadi selepas diorang lepak-lepak dekat kelab malam tu, pada pukul 12.30 pagi, Shasha dia telah memberitahu seorang rakan lelaki ni yang bernama Anthony bahawa dia hendak pulang ke rumah. And then macam biasalah, mungkin Anthony fikir macam Shasha ni dah penat ke apa kan. Okay, dia nak beredar di kelab malam tu, mungkin balik nak tidur ke apa. Sebab pada keesokan hari dia, Shasha dia telah berjanji dengan Anthony untuk join breakfast dengan dia guys. So dia dah janji dengan Anthony macam okay lah, aku nak balik rumah dulu, aku nak rest sebab esok kita nak breakfast kan. So that boleh have fun semualah. Tetapi kan guys, apa yang berlaku pada keesokan hari dia, sewaktu masa sarapan pagi tu, seperti mana Shasha telah janji bersama Anthony, Shasha dia tak muncul guys. So Anthony macam pelik lah sebab Shasha ni, yalah dia adalah seorang yang baik and orang kata kalau ajak lepak jadi memang selalu on time lah. Jadi tak adalah apa janji-janji Melayu tak adalah Minah ni kan. Okay, so dia macam pelik kenapa Shasha tak hadir tau. Okay, so disebabkan itu Anthony pun dia cubalah untuk menghubungi Shasha, tetapi untuk beberapa kali Shasha dia gagal untuk dihubungi oleh Anthony. Dan itu telah membuatkan Anthony rasa macam pelik gila lah guys. Sebab Anthony ni kan dia cakap si Shasha ni dia adalah seorang yang memang aktif gila main phone guys. Biasalah layan Instagram ke, layan apa benda lah, Facebook ke apa pada time tu kan. So dia macam heran, pelik ni, kenapa Shasha tak jawab semua call dia. So disebabkan itu, dalam kerisauan si Anthony ni, dia pun telah mengajak beberapa kawan dia yang lain untuk pergi ke tempat kediaman Shasha di mana dia tinggal dalam sebuah bangunan apartmen. Lepas tu bila diorang sampai ke dekat rumah si Shasha ni, diorang ketuklah pintu kan, panggil-panggil Shasha semua kan, bukalah pintu kan, asal kau senyap semua benda kan. Okey, tapi tak ada sebarang sahutan pun guys, tak ada suara pun yang didengari oleh Anthony dan juga kawan-kawan dia. So dekat situ Anthony dah mula risau dan juga kawan-kawan dia lain semua dah mula risau lah. Okey, so diorang pun teruslah meminta bantuan pihak polis. Jadi selepas Anthony dan juga kawan-kawan dia telah meminta bantuan pihak polis pun tiba dekat rumah si Shasha tu. Okey, tapi polis tak datang seorang tau. Okey, sebab polis ni pun dia datang bersama dengan security guard apartmen rumah Shasha itu yang bernama Steven Duxbury. Dan mungkin jugalah kenapa pihak polis membawa security guard tersebut adalah, yalah dia tahu kan bangunan tu macam mana kan. Okey, ataupun dia terserempak dengan Shasha ke pada malam sebelum itu ke apa, mungkin dia boleh memberitahulah beberapa butir berkenaan dengan Shasha. And then mereka pun telah membuat benda yang samalah, ketuk-ketuk pintu semua, panggil-panggil Shasha, tapi tak ada pun sahutan daripada Shasha tau. Okey, jadi disebabkan itu pihak polis pun telah membuat keputusan untuk membuat pemeriksaan dekat rumah Shasha. Jadi pihak polis dan juga security guard Steven Duxbury tu, diorang pun telah berusahalah untuk buka semua kan. And then mungkin Steven ni kan security guard, dia dapat approval daripada pihak management untuk menggunakan master key dekat rumah si Shasha tu
tau. Okay, so dia pun okey lah, dengan polis pun cuba untuk membuka pintu rumah Sasha dan mereka berjaya guys untuk membuka pintu rumah Sasha tu. Okay, tetapi apa yang mengerikan guys, sewaktu diorang masuk ke rumah Sasha tu, mereka telah menemui mayat Sasha yang telah dibalut dengan kain tuala, dan pada ketika itu juga pakaian dalam Sasha juga berada dalam keadaan yang sudah terlondeh. Dan pada masa yang sama, bila polis dah menemui mayat si Sasha tu, dia perasan yang ada bau pencuci peluntur yang kuat tu tau. Okey, bleach orang kata kan. Okey, memang dia cakap memang bau tu kuat gila guys. Dan bukan itu saja, dekat bahagian leher Sasha juga terdapat kecederaan akibat daripada cekikan. Jadi sepanjang masa mereka berada dekat rumah Sasha tu, pihak polis buatlah segala pemeriksaan siasatan semua kan. Pihak polis dia telah terjumpa 2 kesan cap jari dekat tempat duduk tandas di bilik Sasha tu. Dan selepas segala siasatan yang telah dilakukan, walaupun tidak ada kesan pecah masuk ke rumah Sasha itu, barang-barang berharga Sasha seperti beg dan juga handphone dia telah kehilangan. Jadi selepas segala siasatan yang telah dijalankan oleh pihak polis, mereka telah membawa mayat Sasha untuk menjalankan pemeriksaan forensik, dan hasil daripada laporan forensik telah menunjukkan bahawa Sasha ni dia telah dipukul sebelum dia telah dirogol dan juga dicekik sebelum dia mati, dan terdapat jugalah DNA orang asing yang ada dekat tubuh badan Sasha. Jadi selepas segala laporan forensik berkenaan dengan mayat si Sasha tu, pihak polis kan, diorang merasa macam tak puas hati guys. Okey, sebab dia kata yang mesti ada benda yang lebih lagi, orang kata apa, lebih in detail yang mereka belum jumpa tau. Okey, so disebabkan itu pihak polis telah membuat keputusan untuk melihat rakaman CCTV di kawasan tersebut. So daripada apa yang mereka nampak dekat CCTV tu kan, bermula saat Sasha keluar daripada kelab malam, dia dilihat berjalan seorang diri dalam keadaan mabuk menuju ke arah apartmen dia itu. Dan pada selepas itu, Sasha juga telah menaiki Uber bersama dengan 2 orang lagi wanita yang tidak dikenali. Jadi disebabkan perkara itu, pihak polis mereka telah pun menyiasat ataupun soal siasat kepada 2 orang wanita tersebut untuk membantu dalam siasatan kes ini. Dan yang bagusnya lah untuk 2 orang wanita ni kan, mereka memang bekerjasama guys untuk membantu polis dalam siasatan kes pembunuhan Sasha ni. Okey, dan mereka berkatalah yang mereka telah berkongsi Uber bersama Sasha sebab mereka risau dengan keadaan Sasha yang tengah dalam keadaan yang memang gila mabuk guys. Okey, so mereka risau lah tentang keselamatan dia kan, which is a very good thing lah apa yang telah dilakukan oleh 2 orang wanita tersebut. Jadi atas dasar tanggungjawab kan, 2 orang wanita itu mereka telah tekad untuk menemani Sasha pulang sehinggalah ke rumahnya. Mereka nak pastikanlah Sasha ni sampai ke rumah dengan keadaan yang selamat. Jadi dengan segala keterangan daripada 2 orang wanita tersebut, secara sahnya mereka tidak pun berkaitan dengan pembunuhan Sasha Samsudin. Jadi apabila Sasha telah sampai ke lokasi apartmen itu, menerusi rakaman CCTV, pada waktu itu dia telah berjalan menuju ke rumah dia. Okey, dan pada time tu dia telah ditemani oleh security guard yang bernama Steven itu pada pukul 2.30 pagi. Jadi pada sebelum itu, si Steven ni dia ada memberikan keterangan kepada pihak polis, dan dia berkata yang dia menemani Sasha untuk pulang ke rumah sebab dia risau dengan keadaan Sasha pada time tu yang berada dalam keadaan begitu mabuk guys. So dalam kata lain, Steven pada time tu dia memang bersiap sedialah untuk memberikan whatever bantuan yang diperlukan oleh Sasha. Bagus jugalah kan, ketiga ni kan mungkin dah kenal ke apa kan, so dia nak make sure yang Sasha ni sampai ke rumah dengan selamat. Dan Steven ini juga ada membuat pendakwaan lagi tau, di mana dia mengatakan yang Sasha ni dia lupa dia punya kod kunci ataupun password ke pintu rumah dia tau. Dan kemudian pada 6 pagi, Steven dia telah beredar daripada apartmen tersebut disebabkan dia punya shift telah pun tamat. Jadi selepas segala keterangan yang pihak polis yang dapat daripada 2 orang wanita itu dan juga Steven kan, pihak polis still rasa macam tak puas hati lagi guys. Okey, sebab diorang fikir macam ada benda yang terlepas pandang ni kan. Okey, so mereka pun decide untuk melihat balik rakaman CCTV itu untuk kali yang kedua. Dan dekat situ guys, mereka berjaya untuk terjumpa satu benda yang agak fishy guys.
Sebab dalam rakaman CCTV itu, pihak polis berjaya mengesan bahawa Steven masih lagi berada di kawasan apartmen tersebut pada pukul 6.30 pagi, which means itu telah pun bercanggah dengan keterangan yang telah diberikan oleh Steven kepada pihak polis. Dan bukan itu saja guys, okey, sebab dalam rakaman tersebut telah menunjukkan bahawa Steven pada time tu dia sedang membawa 2 plastik sampah yang besar dan salah satu plastik sampah tersebut adalah daripada apartmen Sasha sendiri. So polis pun macam kita dah jumpa dah mangkuk ayun ni kan. Okey, so disebabkan itu pihak polis terus menangkap Steven Duxbury. Dan selepas dia telah ditahan tu, Steven ni dia telah diarahkan untuk mengambil ujian poligraf, di mana dekat situ member kantor guys, dia punya keputusan poligraf tu memang jauh gila menyimpang guys. So dah nampak sangat dekat Steven ni dia adalah seorang suspek utama berkenaan dengan pembunuhan Sasha Samsudin. Jadi selepas dia telah gagal ujian poligraf itu, Steven dia telah menerima pertuduhan untuk melakukan pembunuhan peringkat pertama ke atas Sasha Samsudin, dan segala DNA serta cap jari yang telah ditemui dekat lokasi kejadian itu semua adalah sepadan. Semua itu adalah DNA dan juga cap jari Steven Duxbury. Steven yang didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan juga beberapa lagi pertuduhan yang lain telah diberikan hukuman 2 penjara seumur hidup serta tambahan 15 tahun penjara atas jenayah rompakan. Dan Steven kini dia telah dipenjarakan di Graceville Correctional Faculty di Jackson County, Florida. Satu kisah yang tragik apabila kes ini telah berlaku kepada seorang wanita yang tidak bersalah dan juga mempunyai satu perwatakan yang baik, serta dia punya kejayaan tu memang boleh dikatakan agak berjaya guys. Okay, very tragic lah tentang apa yang telah terjadi kepada Sasha Samsudin. Aku harap korang enjoy dengan konten aku hari ini, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. I look forward for the next content for you guys. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.